Hai, Assalamualaikum. Saya Suru Hasanah. Sekarang saya akan membuat perbincangan yang berkaitan dengan isu-isu semasa dalam CTU 553 hubungan etnik. Tajuk perbincangan saya adalah pengiktirafan UEC mencabar perlembagaan Malaysia. Baru-baru ini kita sering mendengar di media sosial ataupun di kaca televisyen ataupun dalam surat khabar bahawa kerajaan PH akan mengiktiraf UEC apabila mereka naik menjadi kerajaan. Isu-isu tersebut yang dimainkan di media bukanlah perkara yang baru, ia sebenarnya perkara yang lama. Cuma apabila kerajaan menyuarakan hasratnya apabila mereka menjadi kerajaan, mungkin mereka akan mengiktiraf tersebut, telah membuatkan media banyak bercerita tentang hal tersebut. Bila fikirkan balik, ada baiknya media menceritakan benda tersebut, sebabnya kita semua dapat cakna bahawa benda ni bukan benda yang remeh, isu yang berat sebab dia berkaitan dengan bahasa kebangsaan kita. Kita sedar bahawa di Malaysia bahasa kebangsaan kita adalah bahasa Melayu. Dalam masa yang sama, bahasa kebangsaan ini juga diguna pakai dalam sistem pendidikan di Malaysia. Sekiranya mengiktiraf UEC, ia akan membuatkan perlembagaan Malaysia yang berkaitan dengan bahasa Melayu serta Akta Pendidikan 1996 Seksyen 17-1 akan terancam. Sekarang kita masuk pada bahagian latar belakang UEC. Sebutan penuh UEC adalah Unified Examination Certificate. Dalam bahasa Melayunya adalah sijil peperiksaan bersama. Sistem kurikulum UEC adalah khas untuk sekolah menengah Cina persendirian di Malaysia. Sekolah swasta lain tak ada. Hanya sekolah persendirian Cina sahaja yang ada. Dan juga tak ada kat luar negara. Sistem UEC ni hanya ada dekat Malaysia. UEC ditubuhkan adalah untuk menjaga budaya, cara hidup dan bahasa ibunda etnik Cina. Jadi NGO yang membuat sistem ni merasakan sangat bertanggungjawab untuk menjaga bahasa, budaya dan cara hidup. Kalau mereka tak jaga, hilang macam tu. Okey, seterusnya UEC ni telah ada sejak tahun 1975. Sistem pelajaran memang diambil secara directly dari Taiwan dan China. Tapi sekarang sistem pendidikan UEC ni telah diselaraskan dengan Malaysia punya sukatan. Tapi ia tetap berbeza dengan sekolah kebangsaan dan sekolah menengah biasa punya sukatan lah. Dia tak sama sebabnya walaupun dah diselaraskan, ia bukannya dibuat oleh Kementerian Pelajaran, tapi tetap juga dibuat oleh NGO tersebut. Lagi satu, UEC tidak mengikut dasar pendidikan negara kerana sistem pendidikan UEC ni bahasa pengantar utamanya adalah bahasa Mandarin. Jadi dekat sekolah tu dia tak pakai bahasa Melayu, dia pakai bahasa Mandarin. UEC ni dari awal lagi telah ditentang oleh Dr. Mahathir. Masa tu dia adalah Menteri Pelajaran. Jadi dia memang menentang awal-awal, dia kata UEC ni adalah sistem pelajaran yang baru. Kalau dia diiktiraf, ia akan merosakkan penyatu paduan rakyat kerana ia berbilang bangsa dan etnik. Tapi walau bagaimanapun, UEC tetap juga diiktiraf kerana ia memang tak melanggar mana-mana perlembagaan. Poin kat sini macam mesti pelik kan? Kenapa tiba-tiba tak melanggar perlembagaan? Kenapa sekarang jadi isu? Poinnya adalah apabila sistem pelajaran UEC ini mahu diiktiraf untuk disama tarafkan macam SPM ataupun SPPM. Kiranya mana-mana student yang memegang sijil UEC, orang boleh terus masuk universiti awam tanpa perlu ambil SPM lagi. Kat situ menjadi isu. Kerana memang UEC ni dia tak pakai silibus daripada Kementerian Pelajaran Malaysia. Tapi dia nak mendapat pengiktirafan dari Kementerian Pelajaran Malaysia supaya mereka boleh terus masuk universiti awam tanpa perlu ambil SPM. Yang itu yang menjadi masalah sekarang ni. Seterusnya, isu sijil UEC yang tak diiktiraf ni dia bukan isu perkauman tau. Sebabnya ada je sekolah-sekolah agama yang lain. Sekolah agama contohnya orang Melayu kan banyak yang ada sekolah agama kan. Sekolah agama macam sekolah tahfiz tu, mereka pun tidak diiktiraf juga sijil dia. Maksudnya diorang tak boleh nak terus masuk universiti awam kalau diorang tak ada SPM. Jadi mana-mana pelajar yang masuk tahfiz tu kan, memang diorang akan perlu ambil SPM. Jadi bila diorang lulus yang tu, barulah diorang boleh sambung belajar. Okay, sekarang kita masuk slide Dong Jiao Zhong. Okay, Dao Jiao Zhong ni merupakan gabungan dua nama pertubuhan, pertubuhan bukan kerajaan, NGO, iaitu
Jiaozhong, the United Chinese School Teacher Association of Malaysia, dengan Dongjong, United Chinese School Committee Association of Malaysia. Kerjasama Jiaozhong dengan Dongjong ini wujudlah nama Dong Jiaozhong. Dua pertubuhan ini ditubuhkan oleh etnik Cina dengan bertujuan untuk menjaga dan membela nasib bahasa dan pendidikan masyarakat Cina di tanah Melayu. Mereka tidak hanya untuk membela nasib masyarakat Cina saja, mereka juga dalam masa yang sama turut membantu masyarakat etnik bukan Bumi Putera di Malaysia untuk mempertahankan hak-hak mereka. Kita masuk kepada sejarah penubuhan Jiaozhong. Jiaozhong ditubuhkan pada 25 Disember 1951, merupakan satu tindak balasan kepada dasar pendidikan kerajaan British pada masa tersebut yang mana mendapat tentangan kuat dari masyarakat Cina. Okey, kat sini dia akan bagi tahu kronologi kenapa dan macam mana boleh tertubuhnya Jiaozhong. Okey, pada 10 Jun 1951, laporan Burns telah dibuat dan diketuai oleh L.J. Burns. Laporan Burns ini berkaitan dengan kajian pendidikan Melayu lah. Kat situ dia banyak memihak kepada pendidikan kaum Melayu. Disebabkan masyarakat Cina tak puas hati dengan hasil keputusan laporan Burns. Dua orang pejuang pendidikan Cina time tu, Dr. William P. Fern dan Dr. Wu Taiyao, membuat kajian tentang pendidikan ibunda Cina di tanah Melayu. Jadi terwujudlah laporan Von Wu. Disebabkan laporan Von Wu dan laporan Burns ni bercanggah. Kiranya laporan Burns lebih memihak kepada masyarakat Melayu, manakala laporan Von Wu pula lebih memihak kepada masyarakat Cina. Makanya pada waktu itu, kerajaan British telah menubuhkan pusat penasihat pelajaran. Jadi laporan Burns dan laporan Von Wu ni pula dikaji semula. Dan akhirnya masyarakat Cina dapati bahawa pusat penasihat pelajaran tersebut lebih memihak kepada laporan Burns. Jadi pada 25 Disember 1951 juga, dalam tahun yang sama, para pejuang pendidikan Cina telah menubuhkan Jiaozhong. Dia kerana mereka resahlah akan jadi nasib kepada pendidikan Cina kan, sebab banyak memihak kepada masyarakat Melayu. Jadi kat situ mereka menubuhkan pertubuhan yang tahap nasional iaitu Jiaozhong oleh Datuk Sim Mau Yu, Lim Lian Gok dan lain-lain pejuang pendidikan Cina. Okay, seterusnya kita masuk pula kepada sejarah penubuhan Dongjong. Okey, Dongjong ni dia ditubuhkan setelah 3 tahun Jiaozhong ditubuhkan, iaitu pada 22 Ogos 1954. Dongjong ni pula merupakan persekutuan lembaga pengurus sekolah Cina Malaysia. Dongjong ni berperanan untuk membangunkan sekolah-sekolah di Malaysia. Dia telah bekerjasama dengan Jiaozhong selama 55 tahun. Mereka memperjuangkan hak-hak etnik Cina dalam menuntut perkembangan pendidikan Cina dan etnik Cina dalam mempelajari bahasa ibunda mereka. Okey, secara mudahnya, Jiaozhong bertanggungjawab kepada hal ehwal guru-guru dan pengurusan sekolah di sekolah rendah Cina, manakala Dongjong pula bertanggungjawab kepada hal ehwal guru dan pendidikan Duzhong di semua peringkat sekolah Cina. Okey, selain daripada itu, Dongjong juga berusaha gigih dalam menentang dasar pendidikan satu aliran, di samping menuntut kesamarataan status dan kedudukan antara semua kaum dan etnik. Kiranya dia juga sama-sama yang saya cakap tadi lah, membantu etnik lain untuk mendapat kesamarataan status dan kedudukan. Okey, sekarang kita masuk slide perlembagaan yang disentuh oleh isu UIC. Perlembagaan yang disentuh oleh UIC adalah bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Di bawah ini adalah senarai undang-undang yang menunjukkan bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Poin pertama, Perkara 152/1 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah digunakan dalam tulisan yang diperuntukkan melalui undang-undang oleh Parlimen dengan syarat bahawa ia tiada seorang pun boleh dilarang atau dihalang daripada menggunakan selain bagi masuk rasmi atau daripada mengajarkan atau belajar apa-apa bahasa asing.
Tiada apa-apa juga dalam fasal ini boleh menjejaskan hak kerajaan persekutuan atau hak mana-mana kerajaan negeri untuk memelihara dan meneruskan penggunaan dan pengajian bahasa mana-mana kaum lain dalam persekutuan. Okey, poin 2. Perkara 15/6 Tarif Bahasa Rasmi mengikut Perlembagaan Persekutuan. Dalam perkara ini, maksud rasmi artinya apa-apa maksud kerajaan, sama ada kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri, dan termasuklah apa-apa maksud suatu pihak awam. Poin ketiga, Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 memperuntukkan bahawa kecuali sebagaimana yang diperuntukkan oleh akta ini dan tertakluk kepada perlindungan-perlindungan yang terkandung dalam perkara 152/1 Perlembagaan berhubung dengan mana-mana bahasa lain dan bahasa mana-mana kaum lain di Malaysia, bahasa kebangsaan hendaklah digunakan bagi maksud rasmi. Seksyen 17, poin keempat, Seksyen 17 Akta Pendidikan 1996, Akta 550, Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Poin A, bahasa kebangsaan hendaklah menjadi bahasa pengantar utama di semua institusi pendidikan dalam sistem pendidikan kebangsaan kecuali sekolah jenis kebangsaan yang ditubuhkan di bawah Seksyen 28 atau mana-mana institusi pendidikan lain yang dikecualikan oleh menteri daripada subsection ini. Poin D, jika bahasa pengantar utama di sesuatu institusi pendidikan adalah selain daripada bahasa kebangsaan, maka bahasa kebangsaan hendaklah diajarkan sebagai mata pelajaran wajib di institusi tersebut, pendidikan itu. Secara keseluruhan, dalam slide ini yang menunjukkan bahawa untuk mengiktiraf UEC sebagai sebahagian daripada pendidikan Malaysia, sama tarafkan ia dengan SPM, ia memang perlu dibuat dalam bahasa Melayu. Kerana kita semua tahu bahawa PMR dan SPM di SJKC, semua PMR dan SPM di SJKC adalah dalam bahasa Melayu, bukan dalam bahasa Mandarin. So, berdasarkan daripada Profesor Dato' Dr. Teo Kok Siong yang ditemubuat oleh Berita Harian pada Ahad 31 Mac 2019, jika sekolah persendirian Cina mahu kerajaan mengiktiraf sijil UEC, maka mereka wajar mengikuti sepenuhnya sistem pendidikan kebangsaan dengan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dalam pengajaran dan pembelajaran harian di sekolah kerajaan, bukannya mengikut acuan sendiri seperti sekarang. Mereka juga perlu mengambil peperiksaan SPM dan STPM sepenuhnya, bukan hanya separuh atau mata pelajaran tertentu, umpamanya lulus bahasa Melayu dan sejarah sahaja. Okey, yang dekat bahagian SPM dan STPM perlu ambil sepenuhnya tu macam pelajar tahfiz, yang mana sijil tahfiz mereka kan tak diiktiraf. Jadi mereka masuk ke sekolah menengah, mereka akan ambil SPM dan PMR sepenuhnya. Jadi di situ diorang ada dua sijil lah apabila diorang nak sambung belajar. Diorang ada sijil tahfiz, lepas tu diorang ada sijil SPM ataupun STPM. Seperti yang saya cakap mula-mula tadi, masalah sijil UEC ni dia bukannya dihalang disebabkan isu perkauman, tak. Jadi poinnya kat situ, mana-mana sijil yang tidak mengikuti standard pendidikan kebangsaan, dia memang tak akan diiktiraf. Jadi UEC sangat perlu mengikut standard sistem pendidikan kebangsaan, yang mana menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dalam pengajaran dan pembelajaran harian di sekolah. Okey, sekarang kita masuk pada bahagian faktor-faktor mengancam perlembagaan. Di sini saya senaraikan faktor-faktor UEC yang mengancam perlembagaan Malaysia, iaitu sistem peperiksaan UEC tidak mengikut silibus pembelajaran dari Malaysia kerana dia ambil silibus dari luar negara dalam masa yang sama, tidak diselaraskan oleh sistem pendidikan kebangsaan, tapi dia diselaraskan oleh NGO tersebut. Poin kedua, bahasa pengantar sekolah persendirian Cina yang menawarkan sijil UEC adalah bahasa ibunda etnik Cina. Seperti mana Profesor Dato' Teo Kok Siong yang katakan bahawa kalau mahu mengiktiraf sijil UEC, maka mereka perlu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dalam pengajaran dan pembelajaran harian seperti di sekolah kerajaan, bukannya mengikut acuan sendiri seperti sekarang.
Ketiga pula, apabila kita mengiktirafkan UEC, dia membuatkan hasrat Dao Jiangjong untuk memertabatkan bahasa penyedukan ibunda etnik Cina di Malaysia menjadi kenyataan. Ini membuatkan kecelaruan identiti kenegaraan di kalangan rakyat Malaysia. Bagi saya sendiri, tak salah nak belajar bahasa ibunda, bahasa budaya, bahasa nenek moyang, tak salah. Tapi kita perlu juga menyayangi bahasa negara kita sendiri. Dari situ kita akan ingat dan kita sayang negara kita. Okey, yang keempat, pengiktirafan ini akan menjadi pengkhianatan kepada negara serta etnik Cina yang mempercayai sistem SPM atau SPM. Okey, selanjutnya kita masuk pada bahagian implikasi pengiktirafan UEC. Implikasinya adalah kesan-kesan sekiranya UEC diiktiraf. Bahasa kebangsaan akan dipandang rendah. Ya, ini kita boleh nampak. Sebab sekarang kita adalah rakyat Malaysia. Dan kita semua tahu bahawa bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Apabila kita lebih mengutamakan bukan bahasa kebangsaan, maka kita akan perasaan berpuak-puak tu lebih tinggi lagi. Kita tak rasa kebersamaan dalam rakyat Malaysia. Itu menyebabkan orang-orang tak rasa untuk belajar bahasa kebangsaan sebab bahasa etnik sendiri dah bagus, jadi buat apa nak belajar bahasa kebangsaan? Kalau ke mana-mana pun boleh pakai bahasa etnik sendiri. Contoh kat Indonesia lah. Kalau dari segi bahasa, kat sana saya memang puji lah Indonesia. Sebab semua bangsa, semua etnik kat sana boleh berbahasa kebangsaan mereka. Walaupun dalam masa yang sama, mereka juga fasih dalam berbahasa etnik mereka. Okey, poin nombor 2. Para pelajar Bumiputera dan bukan Bumiputera tidak akan menghargai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan ia akan lenyap sebabnya lebih banyak menggunakan bahasa rojak, bahasa daerah dan bahasa etnik masing-masing. Bila kita lebih suka menggunakan bahasa daerah sendiri ataupun bahasa etnik sendiri, lama-lama bahasa baku Melayu tu dah hilang. Jadi tak boleh lah sebab kita dah diperuntukkan dalam perlembagaan bahasa kebangsaan tu adalah bahasa Melayu. Jadi semua orang yang bernamanya rakyat Malaysia perlu belajar bahasa Melayu. Bahasa Melayu baku, bukannya bahasa Melayu daerah. Okey, poin yang nombor 3 pula. Masalah dalam penyatu paduan rakyat akan berlaku. Hilangnya konsep bahasa jiwa bangsa. Bahasa jiwa bangsa ni memang betul. Bahasa itu menyatu padukan rakyat suatu negara tu. Kalau kita tak pakai bahasa tu, kita tak rasa yang kita ni rakyat Malaysia. Poin yang keempat, identiti sebagai rakyat Malaysia akan hilang apabila kita tidak mengamalkan bahasa Melayu. Yang kelima, masalah perkauman akan berleluasa kerana tuntutan kepentingan setiap etnik. Seterusnya membawa ancaman kepada hak Bumiputera. Okey, kat sini memang kalau kita iktiraf UEC, lepas tu etnik-etnik lain juga akan menuntut untuk hak mereka diiktiraf. Jadi ini akan bawa ancaman kepada hak Bumiputera lah. Dan ini memang akan mengancam bahasa Melayu. Okay, seterusnya termasuk pada slide langkah mengatasi isu dari diiktiraf. Langkah pertama ialah tanamkan sifat patriotik di kalangan pelajar berbilang etnik. Memartabatkan semula bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. 90-an, 80-an dulu kan, banyak program-program memartabatkan bahasa jiwa bangsa dekat dalam TV, banyaklah keluar lagu-lagu bahasa jiwa bangsa. Jadi penggunaan bahasa baku, kalau kita dengar berita-berita atau lakonan zaman dulu-dulu, memang diorang memakai bahasa yang baku. Yang keempat, membuka kuota kemasukan ke universiti awam, tidak termasuk UiTM kerana UiTM memang sudah khas untuk Bumiputera saja. Bila kita masukkan, kita banyakkan orang etnik lain yang tidak boleh bercakap bahasa Melayu dalam universiti awam yang memang sememangnya pakai bahasa Melayu, yang akan membuatkan mereka belajar untuk bercakap dalam bahasa Melayu. Jadi kat situ yang non-bumi akan banyak bergaul dengan Bumiputera. Jadi tak adalah Melayu pun berkawan dengan Melayu. Etnik Sabah Sarawak berkawan dengan etnik Sabah Sarawak saja. Dia berkawan dengan semua bangsa. Okey, menghadkan pembinaan penubuhan sekolah swasta
atau persendirian yang tidak mengikuti silibus pendidikan negara. Okey. Untuk sekolah-sekolah yang tidak mengikut silibus pendidikan negara ni, tak kira sekolah apa. Tak kira sekolah tahfiz ke, sekolah agama ke, sekolah yang mana memang tak ikut silibus pendidikan negara ni perlu dihadkan. Sebabnya kalau kita tak hadkan, dia akan menyebabkan masalah perkauman lah. Sebab kita bergaul dengan kita punya kawan-kawan je, geng-geng kita je, etnik-etnik kita. Kita tak bergaul dengan bangsa lain. Okey, kita masuk ke poin seterusnya. Mereka yang mengambil ujian UEC perlu mengambil sijil SPM seperti mana pelajar-pelajar sekolah menengah kebangsaan yang lain. Sebagai syarat boleh diterima masuk ke universiti awam. Sekolah jenis kebangsaan perlu diterapkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pelajaran. Pihak kerajaan perlu membuat sistem perumahan yang bercampur-campur etnik. Dekat situ kan memang semangat betul orang kata. Semangat perpaduan memang boleh diterapkan kat situ. Sebabnya di kawasan perumahan tu ada bermacam-macam etnik. Jadi bangsa-bangsa lain boleh bercakap dalam bahasa Melayu dengan sangat fasih. Pengawalan bahasa rojak dan bahasa Inggeris yang berleluasa di media-media diperketatkan. Yang ini sangat penting. Sebabnya media sangat mempengaruhi cara fikir masyarakat. Sebab kita suka melihat media. Jadi kalau pihak media sendiri suka menggunakan bahasa rojak, macam campur perkataan. Contohnya syurah heboh. Patutnya tak boleh lah sebab bahasa Melayu tak boleh dicampur dengan bahasa Inggeris. Jadi kalau kita campur menyebabkan lama-lama bahasa tu akan dilupakan. Poin yang terakhir, para menteri perlu menjadi contoh dengan menjadikan syarat menjadi menteri boleh berbahasa Melayu baku dengan fasih. Ini yang saya lihat lah dekat dalam parlimen. Bila menteri-menteri sendiri tak boleh nak berbahasa Melayu baku dengan fasih. Dia bukan masalah etnik bangsa lain, tak. Kadang tu Bumiputera sendiri yang Melayu sendiri yang boleh cakap Melayu tapi mereka tak guna bahasa Melayu baku. Tapi mereka menggunakan bahasa pasar, bahasa dialek mereka. Macam bagi saya tu satu yang bermasalah lah. Sebab kita bahasa Melayu, bahasa kebangsaan adalah bahasa baku, bukannya bahasa daerah. Saran saya, setiap orang dalam Malaysia ni, kita kena pandai berbahasa Melayu baku, bukannya berbahasa Melayu pasar. Kita masuk ke slide yang terakhir, iaitu kesimpulan. Secara kesimpulannya, untuk mewujudkan semangat negara bangsa dalam diri rakyat Malaysia, bahasa kebangsaan harus menjadi bahasa utama dalam pendidikan. Tidak kira sekolah jenis kebangsaan, sekolah swasta atau sekolah agama. Bahasa Melayu harus menjadi bahasa pengantara utama. Dari situ barulah kita boleh mewujudkan negara Malaysia yang memiliki rakyat berbilang kaum yang fasih berbahasa kebangsaan seperti mana rakyat berbilang kaum di Amerika atau negara-negara Eropah seperti Inggeris atau Jerman. Kalau kita sebagai rakyat Malaysia ingin melihat seluruh rakyat Malaysia ni boleh bercakap bahasa Melayu dengan fasih, perkara utama yang perlu buat adalah sistem pendidikan sama ada sekolah menengah, sekolah rendah dan universiti, semuanya kena pakai bahasa Melayu. Tak kira sekolah apa. Tapi dalam masa yang sama, kita tidak melupakan bahasa-bahasa ibunda etnik masing-masing. Sebab itu sayang juga kan. Sebab itu memang kalau lupa pun tak bagus juga. Tapi poinnya, kedua-dua lah kena fasih. Dia tak boleh salah satu. Okey, sekian daripada saya, Qudwah Hasanah. Jadi, kalau ada isu-isu yang orang kata trigger siapa-siapa, saya minta maaf. Sebab ini adalah sebahagian daripada assignment saya. Jadi, saya perlu buat benda ni. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih.